Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Biasanya di tempat lain saya kena ulang bagi salam, sebab nampak ramai orang, tapi suara tu berapa orang je. Tapi di sini subhanallah, memang sejak daripada dulu wanita-wanitanya, jemaahnya, muslimahnya sangat bersemangat. Kecil hati jemaah muslimat lain kan yang dengar secara live ni. Subhanallah, bila sampai saja mendekati Madrasah Taufiqiyah ni, memang hati terus rasa sayu dan sebab ini adalah salah satu tempat ataupun madrasah terawal yang memberikan ruang kepada saya ketika permulaan secara serius dalam bidang dakwah. Sebelumnya saya kan bekerja di JAKIM, Jabatan Agama, jadi tak boleh nak terima ceramah berkala. Dan selepas berhenti pada 2017, tak silap saya 2018 kot, saya bermula di sini mengajar 2 minggu sekali. Bayangkannya 2 minggu sekali. Masya Allah, di sini bersama dengan para muslimah dan jemaah di Madrasah Taufiqiyah. Masya Allah. Dan juga satu lagi iaitu Masjid Surau An-Nur 2. Surau An-Nur, lepas tu Masjid Madrasah Taufiqiyah ni, dan satu lagi kan. Ada satu lagi, tapi bukanlah sekerap 2 tempat ni. Jadi seumpama balik kampung. Sebab kampung kita ni ada beberapa. Kampung kita lahir, kampung kita membesar, kampung kita kahwin, lepas tu kita pindah, tu pun kampung kan. Dan tempat kita belajar pun kampung kita. Macam saya belajar sekolah menengah di Kelantan. Bila saya balik ke Kelantan, sebab 6 tahun kot saya belajar di Kelantan, jadi bila pergi Kelantan macam balik kampung. Subhanallah. Dan tempat kita menuntut ilmu ke kampung kita, dan tempat kita mengajar juga adalah kampung kita, di mana tempat yang Allah bentuk diri kita mengajar ataupun belajar. Maka itu adalah sebenarnya tanah dan bumi itu Allah takdirkan untuk diri kita. Sebab itu bila saya sampai rasa macam balik ke kampung. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kita hadapkan, kita hadratkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita menyebutkan kalimah Alhamdulillah. 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 Jika kita nak menyebut kalimah Alhamdulillah sebagai ataupun mengikut jumlah nikmat yang Allah beri, kita tak akan mampu. Sekiranya selama 24 jam setiap saat pun kita sebut kalimah Alhamdulillah, masih lagi belum mampu untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kerana pada satu saat yang sama berhimpun bukan puluh, bukan ratus, beribu nikmat. Dalam satu detikan saat berhimpun pelbagai nikmat. Nikmat masih hidup, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal Allah, nikmat mengenal Rasulullah. Kalau kita nak himpun, apakah nikmat yang sedang berada pada tubuh badan kita sekarang? Tak terhitung. Kita tengok pula Allah masih kekalkan nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga boleh mendengar lagi, nikmat tangan boleh bergerak lagi, nikmat kaki. Lepas tu tengok pula nikmat yang ada di sekeliling, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat itu. Tengok pula pada rumah, tengok pula pada kereta. Sebab itu kita sebutkan pada satu saat, walaupun kita sebut Alhamdulillah setiap saat, belum mampu untuk tunjuk rasa syukur kepada Allah. Sebab itulah disebut di dalam Al-Quran, Allah berfirman, manusialah makhluk yang paling kurang bersyukur. Walaupun manusia adalah makhluk yang paling banyak Allah beri nikmat. Tidak seperti Allah beri nikmat kepada binatang, tumbuhan, bukit bukau dan lain-lain makhluk yang sentiasa tak berhenti berzikir. Tak berhenti berzikir. Dan manusia adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan terbaik, paling sempurna, tetapi paling kurang bersyukur. Allahu Akbar. Jadi tajuk kita pada hari ini memang sesuai sangatlah.
Bagaimana kita nak meniti usia emas ni? Saya kira di hadapan saya ni semua umur dah 40 tahun ke atas kan? Walaupun nampak macam 30-an belaka. Sudah dah lah, balik belek muka lah depan cermin. Ustazah cakap muka saya 30-an. Sekali pandang, 2 kali pandang nampak lah 70, 60. 30-an tu sebab umur ahli syurga kan 30-an semua. Mudah-mudahan semua ini wajah ahli syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Madrasah atau Fikiah Kampung Bagan Pinang, Port Dickson. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz MC kita yang penuh semangat. Hebat Ustaz kita iaitu Ustaz Faiz Azhar. Dah nikah belum ni? Patutlah lain macam berdebat. Sebab boleh jadi depan ni bakal-bakal mak mertua kan? Bukan bakal isteri. Kan memang tak sesuai lah bakal isteri. Tapi ikutlah kan. Dapat terus yang sempurna, lengkap, apa salahnya kan? Masya Allah. Jadi tu yang dia berdebar tu. Dah ada ke calonnya? Ustaz Faiz? Dah ada. Dah ada orangnya? Ustaz Faiz? Doakan tu antara dua kan? Kenapa tak berani nak cakap kau dah ada? Dah ada. Dah ada loh. Dah ada. Ya, anak siapa ni? Mak ayah ada? Orang Jawa dekat. Rahsia. Ramai yang nak. Kan senang cakap dah ada. Orang lelaki selalu macam tu kan? Dah ada tak pernah ngaku. Kalau saya tanya orang perempuan, kalau dah betul nak dah ada, dia terus jawab je ada. Oi, berangan lagi ya kau dah ada pun ya. Subhanallah. Jadi dah ada tu dah ada je lah. Ustaz Faiz dah ada, not available. Jadi tutuplah ya perasaan masing-masing tu ya. Saya kagum dengan Ustaz Faiz ni sebab dia cuba hafal biodata saya tu. Lepas tu bila dia dah rasa berdebar, dia pun stop kat situ, padahal ada sambungan lagi. Tapi usaha dia hafal dan dia mula daripada awal tu sangat hebat. Sebab ada orang jadi MC, dia ambil syarat je. Dia baca je, dia tak ada study. Kita boleh nampak perbezaan orang yang buat persiapan dengan tak buat persiapan, walaupun untuk jadi pengerusi majlis. Jadi kalau orang buat persiapan dan dia buat terbaik, dia usaha sehabis baik, dia juga akan ada ciri-ciri buat sehabis baik dalam semua pekerjaan yang dia lakukan. Bagi tepukan gemuruh kepada MC kita. Gitu. Umur berapa Ustaz Faiz? Umur? Oh, salah satu 20. Oh, dah 30. Berapa? 23. Oh, okey. Bunyi salah satu 20. Oh, betul lah salah satu 20. Betul lah 23. Muda sangat. Masya Allah. Baru habis belajar? Kan? Baru habis. Di mana? Oh, di KUI sebab ambil kos? Quran Qiraat. Masya Allah. Oh, cukup ciri-ciri. Tapi dah berpunya. Okey, Alhamdulillah. Yakin diri sangat hebat. Lepas tu terima kasih Al-Fadhil Ustaz Said yang membacakan doa. Betul Ustaz Said? Ustaz Said membacakan doa dengan begitu indah. Masya Allah. Alhamdulillah. Juga seorang yang dilihat seorang yang hebat. Mudah-mudahan para pemuda ini terus semangat dan istiqamah melakukan gerak kerja dakwah. Dan kita sangat berterima kasih kepada yang kita hormati, kasihi, subhanallah, pengasas kepada tempat ini iaitu Puan Hajah Mariam binti Sa'ad. Hajah Mariam, Cikgu Mariam kita, Masya Allah. Orang yang hebat yang dah lama saya kenal, bagaimana ya mengasaskan tempat yang begitu besar dan cantik ini. Rumahnya dekat sebelah tu dulu Ustazah kerap juga masuk kan. Kalau lepas habis kuliah kita terus makan-makan lah, makan kuih kan, makan-makan, minum-minum. Jadi tempat ni sangat indah, cantik. Ia merupakan rumah pengajian ataupun tempat tinggal bagi warga emas. Dan juga ada pelajar tahfiz. Kita boleh nampak pelajar tu kat luar tu. Ada pelajar tahfiz yang di sini ada subjek akademik dan juga pengajian hafazan Al-Quran. Jadi subhanallah, memang sebenarnya saya cemburu tengok tempat ni. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya nantilah habis kuliah ni saya berhenti, kamu pergi pusing ya, kamu tunjuk. Jadi kalau siapa yang ingin mendaftarkan anak ataupun cucu di seluruh Malaysia, masih ada kekosongan untuk anak-anak kita belajar di tempat yang sangat selesa dan kondusif. Jadi bolehlah cari madrasah atau fikiah. Madrasah perempuan sahaja. Betul. Alhamdulillah. Jadi
Ada hafazan dan tilawah, ada akademik diniyah, kurikulum, macam-macam lah usaha. Sebab Cikgu Mariam kita ini adalah seorang guru yang sangat berdedikasi. Masih cikgu ke dah pencen? Pencen awal ya. Cikgu teacher English ke? Cikgu sains? Cikgu mat. Nampak muka tu kan? Nampak sangat cikgu mat. Kan cikgu mat dia ada style-style dia kan. Tegas nampak tapi penyayang. Subhanallah, pemurah. Jadi bila dah ada jiwa cikgu, dia dah tahu macam mana dia nak bentuk sekolah dia. Jadi ini pengasas kepada sekolah dan madrasah ni. Subhanallah, madrasah atau fikih. Nanti insya-Allah kita akan bantu promosikan madrasah ni. Subhanallah, muslimin-muslimat. Tapi semua muslimat ni. Tapi yang hadir sama lebih kurang di FB dan juga di TikTok 2,000 lebih yang hadir. Secara online nanti akan naik lagi tu. Dan yang hadir di sini kalau kita nak kira-kira dan 20,000 juga ni. Kan? Tapi kita kena kira ulang balik. Dan termasuk yang kita tak nampak, mudah-mudahan para malaikat. Itulah yang tak terhitung turut hadir dan menaungi para penuntut ilmu. Itu disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Sesungguhnya para malaikat menaungi mereka yang menuntut ilmu. Dan binatang yang berterbangan, yang berada di lautan dan yang melata, sehingga serangga-serangga mendoakan orang yang menuntut ilmu. Tapi kita tak dengar je. Kalau dengar, tak muat kawasan ni. Maksudnya contoh on the way tu duk dengar lah burung binatang duk doa minta ampun bagi kita. Tapi Allah tutup telinga kita, tidak mampu mendengarkan doa-doa daripada binatang mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu. Sebab ia perkara gaib. Hanya orang yang beriman, orang yang yakin dengan janji Allah dan Rasulullah, dia akan korbankan masa, tenaga, wang ringgit dia untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat dia. Sampai saat dia mati, dia tak letak syarat. Dah tua-tua ni, layan cucu je lah. Dah tak larat ni. Tak habis-habis kau pergi dengan ceramah ulang yang sama. Tak apalah. Biar orang muda lah belajar. Kita dah tua, belajar tinggi-tinggi, banyak-banyak. Nak guna, tak guna, mana yang ada dah cakap nogori. Tapi orang Port Dickson mana cakap nogori sangat kan? Dia cakap KL. Orang Port Dickson tu orang berlakon bila lah apa kan. Kadang sebab gitulah orang Port Dickson ya. Okey. Jadi Masya Allah, ada orang rasa begitu. Cukuplah saya belajar ilmu, belajar pasal solat, pandai solat, belajar pasal puasa, pandai puasa. Jadi dia rasa tak ada keperluan untuk menambah ilmu. Subhanallah, sedangkan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Siapa yang berhenti menuntut ilmu, dia sedang memadamkan cahaya dalam hidupnya. Dan tanpa cahaya, kita tidak boleh pun nak berjalan walaupun satu langkah. Bayangkan di malam yang kelam, tak ada bulan, tak ada bintang, seluruh Malaysia pula blackout. Lepas tu telefon kita pun tak boleh nak buka lampu. Lampu semua tak jumpa. Semua gelap. Agak-agak kita boleh tak nak berjalan berapa langkah? Tak boleh. Walaupun dalam rumah, kita mungkin meraba-raba. Kita akan rasa sesak nafas sebab gelap gelita tak nampak apa-apa. Begitulah ibarat apabila kita berhenti menuntut ilmu pada umur berapa pun, kita sedang menutup cahaya bagi petunjuk dalam hidup kita. Jadi subhanallah, menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sampailah kepada liang lahat. Sebab kita kena pastikan kita berada di laluan menuju ke syurga. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan melalui jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Siapa yang berhenti menempuh jalan menuntut ilmu, dia menyukarkan perjalanan untuk ke syurga. Siapa yang sentiasa meniti jalan menuntut ilmu, dia melalui jalan yang dipermudahkan oleh Allah untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimat sekalian, siapa yang umur dia kat sini 70 ke atas? Kita tanya 80 ke atas dulu. 80 ke atas ada tak? Angkat tangan Oh, Masya Allah, Hajah. Tunjuk. Hajah umur berapa?
80 lebih dekat 90. Mungkin dah 89 macam tu. Masya Allah, bagi tepukan gemuruh kepada Ajah. Comel. Masya Allah, yang warna, yang tudung biru tu ha. Orang lain pun nak tengok. Ajah babai sikit Ajah. Masya Allah, babai sikit. Ha. Subhanallah, umur hampir 90. Allah masih bagi kuat lagi telinga dengar. Mata pun boleh nampak elok. Kaki boleh jalan elok. Wajah pun masih comel sangat. Comel, cute, subhanallah, senyuman manis. Umur menjejak 90. Masih mengaji di sini juga. Tidak berhenti menuntut ilmu. Subhanallah, dia antara Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimat sekalian, apabila sudah beranjak ke umur seperti ini, masih lagi berada di jalan ilmu, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, antara tanda-tanda seseorang akan mendapat husnul khatimah apabila hujung usia masih lagi istiqamah melakukan kebaikan, melakukan ibadah, istiqamah dalam kebaikan. Sebab ramai bila sampai usia seperti ini 70-80, dia fikir pasal nak layan diri je. Bahkan ramai orang umur 60, 70, 80 ni hari-hari drama demi drama, sinetron demi sinetron, ngadap TV je. Betul atau tidak? Tak rasa dah. Rasa malas nak keluar, tak ada keperluan. Sebab dia rasa dia belajar lebih-lebih pun nak pergi ke mana sangat. Dah tua katanya nak tunggu mati. Tetapi subhanallah, bila ada seperti ini kita perlu contohi semangat yang luar biasa. Kalau ikutkan umur saya tahun ni dah masuk 40. Bulan 9 ni 22 September. Simpan tarikh tu ya. 22 September ya. 22 September. Sebut semua 22. Jangan lupa ya. Post ke buat apa cara nak hantar hadiah, saya tak ada masalah ya. Okey, tapi kalau ikut hijrah, saya dah lebih dah 40. Maksudnya, saya hidup tak sampai separuh hidup hajah kita ni. Masya Allah, hebat. Siapa yang umur dia 70 tahun ke atas, angkat tangan. Ni 80 tahun ke atas, 70. Barakallah, ramai ha. Tapi nampak muda-muda, kuat-kuat. Oi, Masya Allah, dah 70 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, 60, angkat tinggi-tinggi. Jangan tak ngaku. Tak berapa nak ngaku. Sedar-sedarlah dah 60. Orang panggil tua renta dah ni. Tua bangka dah ni. Aduh, Ustazah tak boleh terima. Jangan Ustazah. Baru je beli gelang baru je beli baju raya ya. Dari belakang macam anak dara, tengok depan nenek dara. Umur 60 tahun ke atas, subhanallah. Ramai sekali lagi angkat tangan 60 tahun ke atas. Masya Allah, betul. Sekarang ni umur 60 tahun, nampak muda lagi. Tak tahulah kan apa rahsia dia. Gagah lagi nak bergaduh dengan lelaki kan. Bila gaduh dengan lelaki je jadi muda 20 tahun. Dia punya penat apa semua, tiba-tiba jadi kuat kan. Tak tahu tenaga marah tu dia luar biasa. Okey, siapa umur 50 tahun ke atas, 50 ke 60, angkat tangan 50 tahun. 50 ke 60, oh lagi ramai. Masya Allah. Okey, 40 tahun ke atas, 40 ke 50. Belum 50, 40 tahun. Angkat tinggi-tinggi. Okey, Masya Allah. Baik. Yang umur bawah 40, angkat bawah 40. Bawah 40. Ni bawah 40 ni. Oh, ni bawah 40. Oh, datang subhanallah. Ni ada berapa orang ni, sahabat-sahabat ni. Okey. Oh, muda lagi bawah 40. Maksudnya yang hadir hari ni yang paling ramai ada 50 tahun ke atas lah. Ada yang muda-muda, anak-anak kita dan sebagainya. Masya Allah. Baik, sekarang kita nak pergi kepada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan umur. Yang berkaitan dengan umur. Sila bagi perhatian. Apa amaran Nabi, peringatan Nabi apabila dah beranjak umur 60 tahun ke atas? Dan apabila beranjak umur 40 tahun ke atas? Apakah peringatan Nabi ataupun amaran Nabi? Allahu Akbar, subhanallah. Hadis yang pertama, kita akan sama-sama baca. Muslimat semua ikut. Kita sama-sama melafazkan hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'maru
ummati ma bainas sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalika. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud umur umatku di antara 60 hingga 70 dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Sekali lagi saya ulang, Nabi bersabda, umur umatku di antara 60 hingga 70. Maksudnya kebanyakan, majoriti akan meninggal ataupun akan mati antara umur 60 ke 70 dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Subhanallah. Sekali lagi kita tanya, siapa yang umur antara 60 ke 70? Angkat tangan. Ini adalah bakal-bakal ni. Kami soon. Dah tak lama dah ni nak meninggal ni. Dah tak lama dah ni. Subhanallah. Ustazah janganlah cakap macam tu Ustazah. Agak-agak sampailah 80 Ustazah. Baru je pindah rumah baru Ustazah. Baru je tukar kereta. Sehat lagi. Jangan gitu. Ini bukan peringatan daripada saya. Peringatan daripada Nabi Muhammad SAW. Bila sampai umur 60, Allah dah sampaikan ketika umur 60. Bukan bermaksud lebih 70 tu lambat lagi mati tak. Maksudnya inilah antara umur yang paling ramai. Betul atau tidak kalau kita perasan? Ramai yang meninggal kalau dah melebihi daripada umur 40, 50, banyak yang akan meninggal pada umur 60 ke 70. Tetapi mati tidak syarat tua, tidak syarat sakit. Memang ada kematian, banyak kematian berlaku pada kanak-kanak, remaja, orang muda. Tetapi paling banyak majoriti meninggal kalau tak ada sakit, tak ada apa, tak ada kecelakaan, tak ada aksiden, antara umur 60 ke 70. Dan ini adalah peringatan Nabi SAW. Itu hadis yang pertama. Baik, seterusnya kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat ke-37. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir. Kita akan bacakan firman Allah ini. Surah Fatir ini sebenarnya ayatnya lebih panjang. Ia merujuk kepada orang yang sampai umur 40 tahun ke atas. Nanti kita akan balik semula kepada ayat ini. Okey, hadis Nabi yang seterusnya. Kita akan sama-sama membacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'zarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta ballaghahu sitina sanah. Sitina sanah. Terus kita akan baca hadis yang seterusnya. Itu hadis yang sahih ya. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ummira sitina sanah au sab'ina sanah faqad unzira ilaihi fil umur. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini sila bagi perhatian. Terutamanya orang yang berumur 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keuzuran. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi keuzuran bagi sesiapa yang dilewatkan ajalnya, iaitu mereka dipanjangkan umurnya sampai usia 60 tahun. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, sesiapa yang sampai usianya 60 tahun
ataupun 70 tahun dan ke atas, maka Allah tidak lagi menerima alasan disebabkan umurnya tersebut. Subhanallah. Di sana ada lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hadis ini. Apa yang kita boleh fahami? Orang yang Allah beri umur dia sampai 60 tahun ke atas, Allah tidak terima excuse. Allah tak terima lagi alasan. Kalau diangkat ataupun dibangkitkan di mahsyar kelak, kenapa belum tunaikan haji? Contoh soalan. Kenapa belum sekian-sekian? Kenapa tak buat itu? Kenapa tak buat ini? Kenapa belum hijrah? Kenapa tak taubat? Kenapa tak berubah? Lalu beri alasan. Oh, saya jahil ya Allah. Oh, saya sebenarnya nak hijrah, dah decide dah pada bulan sekian tapi tak sempat meninggal dulu. Saya datang daripada keluarga sekian-sekian. Saya tak dapat pendedahan. Umur 60 tahun ke atas, Allah tak terima lagi alasan. Apa pun alasan nak beri ketika ditanya kenapa kamu tak buat begini, kenapa sekian-sekian, Allah tak terima apa pun alasan. Tapi kalau meninggal muda 30 tahun, umur 40 tahun, sebelum umur 60, Allah maha menerima alasan. Itu disebutkan antara sifat rahmat Allah, Rahman, Rahim Allah di mahsyar kelak. Allah maha menerima alasan daripada hamba-Nya. Ketika umur 40 tahun meninggal, 45 tahun meninggal, mungkin diberi alasan, ya Allah, saat itu aku masih sibuk mencari rezeki, anak-anakku masih kecil. Jadi aku tidak banyak menumpukan kepada ibadah. Aku belum sekian-sekian, aku masih lalai, masih muda ketika itu. Allah masih menimbang untuk menerima alasan daripada hamba-hambanya. Tapi kalau sampai 60, no excuse, tak ada alasan lagi. Jadi kepada orang yang dah sampai umur 60 ke atas, tolong beringat betul-betul melebihi daripada orang yang umur 40 tahun ke atas. Dan orang yang lebih muda. Kalau belum berubah lagi akhlak dengan suami, hati-hati. Masa muda kamai lagi bagus dengan suami, sabar, isi taat, tapi hujung usia, sebab pendedahan media sosial ni, macam-macam. Kan? Mula menuntut sesuatu yang tak dituntut sebelum ini. Mula tinggi suara tak sama macam muda dulu, sabar, hujung usia makin tinggi suara. Bimbang masa dulu, 20 tahun, 30 tahun jadi isteri yang sabar, isteri yang kuat, isteri yang banyak menahan rasa, tapi hujung usia, saya dah tak nak simpan lagi dah. Apa yang saya rasa saya nak cakap je. Apa yang saya tak patut saya cakap. Saya dah belajar, dulu saya tak ada ilmu, sekarang saya ada ilmu. Allahu Akbar. Dulu ni sekian-sekian. Banyak pengaruh media sosial sebenarnya menyampaikan, mempengaruhi perkara-perkara yang tidak benar. Bahaya sangat gerakan empowerment. Sebenarnya empower woman ni tak bahaya, bagus. Tetapi apabila pihak-pihak yang salah membesarkan sampai kita rasa perbuatan kita tidak merendahkan dan tidak menghinakan suami pun. Tetapi sebenarnya ia bertentangan dengan apa yang dituntut, apa yang diminta oleh syariat. Allahu Akbar. Itu yang kita bimbang. Ada ramai orang bila di usia emas, dia mula kasar. Suami nak sentuh sikit, apa ni dah tua-tua ni. Istighfar lah sikit banyak-banyak. Dah umur macam ni, tak payahlah lagi nak manja-manja. Goli then. Padahal orang tua tu kan kata, dan nampak tua kat luar, dalam muda lagi. Ya, nak manja-manja, tengok orang lain, orang muda manja-manja. Tapi dengan cucu elok manja. Dipolok, dicium, dibelai. Suami tak ada dah, karen dah. Bila nak melekat je, daripada melayan awak baik ngaji Quran. Koci hati dia. Padahal melayan suami, borak dengan suami, pimpin tangan apa semua tu, semua pahala ibadah yang begitu besar. Sampai Nabi sebut tidak dikatakan satu perbuatan yang sia-sia selagi mana kamu melayani suami ataupun suami melayani isteri. Tadanya kita borak 1 jam kita rasa rugi. Rugi masuk 1 jam layan awak baik dan ngaji boleh 1 juzuk. Tak boleh buat perbandingan macam tu. Sebab kedua-duanya ibadah. Maka kedua-duanya adalah pahala. Dibimbangi masa muda dulu tak diuji sangat. Bila tua diuji sabar. Kita takut mati dalam keadaan bukan menjadi isteri yang salihah. Allahu Akbar. Banyak kalau nak ulas bab ni. Jadi umur 60 ke atas ini, subhanallah, kena kuat lagi sabar, kuat lagi teguh, kuat lagi tenang, kuat lagi ni. Patutnya kita jadi lebih baik. Tapi ramai bila usia emas, kita mula lari daripada sifat-sifat kita dulu.
yang tenang, kuat, sabar. Kita kata dah hilang dah semua tu, dah tua, dah tak larat nak sabar. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bukan cakap pada ibu-ibu, saya cakap pada diri saya sendiri juga. Dulu masa awal-awal kahwin makin lain, makin lama makin lain pula lah aku ni. Kadang-kadang tu muhasabah diri. Makin kuat pula menjawab. Patut makin tua makin baik, makin sekian-sekian. Makin banyak pula hujah. Lagi-lagi ada video-video kan main forward je. Abang tengok suami baik macam ni ha. Abang tengok ni. Memang sebab tu saya macam ni. Perempuan semua macam ni lah. Bila jumpa video tentang perangai perempuan kan. Sebab tu saya macam ni. Kita cari hujah, kenapa kita tak perlu berubah? Kita cari hujah, kenapa kita macam ni nak membenarkan? Bukan saya seorang je macam ni abang. Semua perempuan macam ni. Awak kena terima lah seadanya. Seolahnya kita tak perlu lagi nak berubah menjadi lebih baik. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukan bermaksud orang yang meninggal umur 40 belum 60 dia boleh seronok, tak payah risau sangat, nanti boleh buat alasan. Tidak. Semuanya Allah akan beri peluang, Allah akan dengar. Tetapi atas hak Allah lah untuk menerima ataupun menolak. Tapi peringatan Nabi umur 60 tahun ke atas, seolahnya kalau tak berubah lagi, tak hijrah lagi, tak taubat lagi, tak tutup aurat lagi, tak istiqamah lagi dengan solat di awal waktu, tak istiqamah lagi dengan cuba solat dengan sebaiknya sampai faham maksud. Umur 60 dan solat 40 tahun, 50 tahun, tak faham lagi maksud solat, boleh terima tak lagi alasan? Tapi ramai lagi kalau kita buat lepas ni, semua tutup pintu. Yang boleh faham maksud je baru boleh keluar. Kalau tak boleh. Kita akan test maksud Al-Fatihah dulu. Lepas tu maksud doa kunut. Oi, lagi tak ada harapan Ustazah. Tak balik lah macam ni. Doa antara dua sujud. Maksud at-tahiyat. Maksud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tu pun tak tahu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ustazah apa maksud? Dah 40 tahun solat, dah 50 tahun solat. Saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Macam mana cik nak tahu? Subhanallah, kita boleh faham bahasa Inggeris. Kita boleh faham ada beberapa perkataan. Kenapa bacaan yang kita baca dalam solat setiap hari kita tak boleh faham? Sebenarnya bukan tak mampu, tapi tak mahu ataupun tak cukup kuat mahu. Buka je dalam internet, buat seminggu. Cari bacaan dalam solat dan maksud. Dia ulang seminggu, kita memang boleh faham dah. Jadi akhirnya bila solat, angkat takbir, Allahu Akbar. Terus sembahyang, maksud dia Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Lepas tu bila baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Terus datang maksud dia. Lepas tu baca Al-Fatihah tu, kita pun terus faham maksud bila sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau marah, orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, solat kita angkat je takbir Allahu Akbar. Rumah terbuka. Aduh tak malam ni ya. Rasa macam aduh. Lepas tu waladhdallin, memang confirm ada rasa aduh. Cikgu Mariam hujung minggu ni. Lagi-lagi kalau berimam, lagi seronok layan apa yang dipikir. Betul tak? Allahu Akbar. Barang hilang boleh jumpa dalam solat. Masalah jumpa jalan ketika solat. Lagi-lagi kalau berimam. Tapi kalau kita faham maksud dan kita cuba hadirkan, sebab itu Imam Ghazali meletakkan untuk dapat khusyuk, dapat kemanisan solat, syarat paling utama faham maksud bacaan solat. Kalau kita nak kupas, nak bincang hari ni, apa amalan di usia emas ataupun umur 40 tahun ke atas, sempurnakan solat. Kita bukan hanya belajar solat dengan betul. Itu kita dah settle masa remaja lagi. Solat dengan betul, kita belajar 13 rukun solat, kita hafal bacaan dan solat, itu baru solat dengan betul. Tetapi kita kena sampai ke tahap betul-betul solat. Itu beza. Solat dengan betul cukup syarat rukun, syarat sah, syarat wajib solat, rukun solat.
Tapi untuk dapat betul-betul solat, ini kena sampai peringkat memahami bacaan dalam solat. Ni saya bukan main-main ibu-ibu, bukan main-main. Kalau tak ambil serius, umur 40 tahun ke atas, tak nak serius memahami bacaan dalam solat, maksudnya kita tak serius dengan agama kita. Kita tak serius pun untuk akhirat kita. Sebabnya kita tak bersungguh-sungguh pun untuk syurga kita. Kita tak bersungguh-sungguh. Sampai Nabi pesan, Nabi cakap apa? Amalan yang pertama yang akan dihisap iaitu solat. Jika solat kamu lepas, maka lepas semua amalan yang diterima tanpa dihisap. Tapi jika solat kamu tidak lepas, maka amalan lain juga akan ditolak tanpa dihisap. Tak dipandang dah amalan lain tu. Sedekah banyak, puasa banyak, buat itu banyak, tapi solat tak lepas. Sebab apa? Orang yang betul jaga solat, solat sungguh-sungguh, amalan lain insya-Allah akan terbaik juga. Akan terbaik juga. Sebab itu nak tahu kita serius tidak tentang agama kita, tentang syurga neraka, tentang kehidupan kita, akan terlihat bagaimana kita betul-betul serius tentang solat kita. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana nak buat terasa ni, nak buat terasa ni. Nak sembang, nak dapat syurga Firdaus, nak itu, nak ini, tapi malas nak memperbaiki dan memperindah solat. Doa antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajbunni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, wa'fu anni, afiatkanlah aku, sihatkanlah tubuh badanku, dan maafkanlah aku, ya Allah. Apa yang kita baca dalam doa antara dua sujud, segala yang kita perlu dalam hidup kita. Kita perlu apa dalam hidup? Aib kita ditutup, kita dinaikkan, dimuliakan oleh Allah, darjat di sisi manusia dan juga di sisi Allah. Kita perlu apa? Rezeki, perlu sehat, perlu dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah, perlu rahmat Allah. Maksudnya segala yang kita nak dan yang kita perlu semua ada dalam bacaan antara dua sujud. Itu dalam solat, bila start semayang, nampak lipas jauh lagi, dah nampak. Dah datanglah dia. Oh, datang pula dia. Janganlah dekat, jangan datang, jangan datang. Tapi kalau kita faham maksud, masa baca Rabbighfirli, sebab lidah sebut, fikiran nak bayang maksud tu, jadi kita akan baca pelan-pelan. Rabbighfirli, warhamni, wajbunni, warfa'ni, warzuqni. Betul tak? Saya cakap, kalau kita faham maksud dan fikiran nak pergi pada maksud, kita tak akan baca laju. Itu yang kalau tak faham maksud, Rabbighfirli warhamni wajbunni warfa'ni warzuqni warfa'ni. Atahitul mubarakatuh salatu tayyibatul assalamu. Semua yang punya laju. Tapi kalau kita nak sertakan dengan maksud, kita tak akan baca laju. Kita akan baca perlahan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa maksud dia? At-tahiyyat, segala penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatuh, segala keberkatan. At-tayyibatu, segala kebaikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat, segala rahmat. At-tayyibatu lillah, semua bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian sekalian para nabi. Oi, naik bulu roma kalau faham maksud. Dalam tahiyat kita bagi salam kepada seluruh para nabi. Saya nak tanya, para nabi jawab tak? Jawab. Para nabi kita bagi salam bukan pada orang biasa, kita sedang bagi salam kepada seluruh para nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Salam sejahtera ke atasmu, ka, merujuk kepada Nabi Muhammad. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Subhanallah. Assalamu alayna, dan salam sejahtera ke atasku, ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas seluruh hamba-hamba yang salih. Bayangkan kita bagi salam dan kita doakan kesejahteraan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Saya nak tanya, berapa jumlah hamba Allah yang saleh? Takkan mampu dikira. Bermula daripada Nabi Adam sampai manusia yang masih ada sekarang, mungkin bilion, trilion, zilion, tak mampu dikira. Kita memberi salam kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Oh, powerful. Tapi sebab sama ni tak faham maksud dan tak berusaha pun nak faham maksud, tak berusaha pun untuk hafal maksud di dalam salat, maka kita tak rasa kemanisan, kita tak rasa seronok salat.
Sebelum solat marah, lepas solat lagi marah. Solat dah keadaan nak marah tapi kena solat juga kan. Geram dekat laki ni, adalah gaduh ni, tapi dah waktu solat masuk semayang je lah. Allahu Akbar. Tapi marilah perasaan tu, sedih tu datang masa ketika solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ambil telefon sambung balik ayat tadi tu. Sebab ada lagi benda yang tak cakap, tak selesai lagi. Ambil telefon sambung lagi bla 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 bla. Ya. Sepatutnya sebelum solat marah, lepas solat Allah insaf, sejuk. Bang, saya minta maaf apa yang saya cakap tadi tu. Ikut perasaan. Allahu Akbar, minta. Sepatutnya macam tu. Ada tengah semayang, tengok baju yang tadi dia lipat tinggi elok dah, cucu terbalik kan. Oi, punya nahan marah. Hai, tunggu. Bagi je salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rupanya masa solat hanya menahan empangan marah, lepas solat terus lepas. Allahu Akbar. Sepatutnya sebelum solat, mungkin dalam keadaan kecewa, derita ni, lepas solat sepatutnya kita berubah menjadi lebih baik. Sebab kita minta apa dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memperhambakan diri, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Sebab apa? Sebab apa Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Nabi sebut solat itu adalah tiang kehidupan. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agama dan hidupnya. Dia sedang mengukuhkan hidupnya. Dan siapa yang meninggalkan salat, dia akan meruntuhkan hidup dan juga agamanya. Allahu Akbar. Dan Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sadaqallahul azim. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Ia berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Subhanallah. Allah berfirman, wasta'inu, mohon pertolongan dengan sabar, nahan diri dan salat. Ia berat, ia susah kecuali orang yang khusyuk. Hanya orang yang khusyuk saja yang akan dapat pertolongan dan dapat kekuatan melalui sabar dan salat. Orang yang khusyuk saja. Sebab itu kalau ditanya, Ustazah, saya dah solat apa tapi saya rasa rasa gelisah lagi. Jawapannya, kita belum betul-betul solat. Kita cuma solat dengan betul je, tapi belum betul-betul solat. Allahu Akbar. Jadi apa tugasan kita balik ni? Agak-agak boleh tak seminggu ni semua faham bacaan dalam solat? InsyaAllah. Sama-sama kita nekat boleh? Kita baca doa sikit lah, kita minta dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, bantulah aku ya Allah untuk memahami setiap bacaan dalam solat, untuk menghafal maksud dalam solat. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, untuk kami lancar membaca Al-Quran, untuk kami lancar memahami bacaan dalam solat, agar mereka memahami perkataanku. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami kebijaksanaanmu, hikmahmu, kuatkanlah ingatan kami, cergaskanlah akal fikiran kami, kuatkan nekat kami
untuk memahami bacaan dalam solat, untuk memperbaiki, memperindahkan, menyempurnakan solat kami, dan kurniakanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu, wahai Tuhan yang maha memberi rahmat. Allahumma alhimna rushdi. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami ilham yang jelas, petunjukmu ya Allah. Wa a'izna, dan kami mohon perlindungan min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku, kejahatan nafsuku yang memberi alasan, mencari-cari alasan untuk menjadi lebih baik, untuk memperelokkan lagi solat kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimat sekalian, kaedah dia, cara dia. Kejap lagi nak solat zuhur kan? Target sebelum solat zuhur, buka Al-Quran, cuba ulang-ulang maksud Al-Fatihah je dulu. Bukan kita nak sekaligus, kita mula dengan surah Al-Fatihah dulu. Zuhur start dulu, walaupun dapat 2-3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ataupun nak terus 7 ayat, lagi baik. Cuba baca maksud sebelum solat, baca Al-Fatihah, fikiran bayangkan maksud. Mula-mula tak dapat lagi, lama-lama kita nampak. Bila baca je ayat, terus nampak maksud. Baca je ayat, terus nampak maksud. Kuat dengan Al-Fatihah, baca lagi sampai kuat. Barulah kita pergi yang kedua. Apa dia? Mungkin surah pendek. Kalau tak pergi surah pendek, bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksud dia, maha suci Allah yang maha. Subhana rabbiyal azim dulu, rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan pujian baginya. Dah lancar dah. Bila baca je Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus nampak maksud. Dalam fikiran terus nampak maksud. Kita pergi pula yang ketiga, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah maksudnya, Sami'allah, maha mendengar Allah, liman hamidah, bagi siapa yang memujinya. Seronok bila kita sebut Sami'allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Kita rasa seronok. Sebab apa? Allah sedang mendengar kita memujinya. Allah dengar kita sedang memujinya. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi insya-Allah sampai peringkat bila solat kita tak ada dah 5 minit. Paling sikit 10 minit. Tapi tak rasa berat, rasa ringan, rasa nikmat, rasa manis. Macam borak dengan Allah, macam bercakap dengan Allah. Bila kita sujud, daripada berdiri, kita rendahkan kepala kita, wajah kita serendah-rendahnya sama level dengan kaki. Masa tu kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sedang rendahkan diri, puji Allah maha tinggi. Masa tu akan meremang bulu roma kita, sebab kita rasa ketinggian dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kupasan tentang tuntutan. Subhanallah, ada lebih kurang hampir 4,000 yang hadir, yang melihat bersama-sama. Mudah-mudahan kita ada nekat yang kuat. Siapa yang memperbaiki solat? Anak-anak yang kat luar, orang muda, kena. Kalau kamu nak jadi orang yang hebat, kamu nak jadi wanita-wanita yang solehah, nak jadi pendakwah, nak jadi apa pun. Kita ni sebut hebat bukan sebab pandangan manusia ya. Kita nak jadi hebat pada pandangan Allah. Itu tak salah. Kita ada cita-cita begitu. Subhanallah. Siapa nak memperbaiki dirinya, kehidupannya, baiki solat. Bermula dengan solat. Orang yang solat dengan tenang, dia juga seorang yang tenang di luar solat. Orang yang boleh fokus dalam solat, kalau tak faham maksud bacaan dalam solat, tak boleh fokus. Memang takkan fokus. Kita tengok cerita Hindustan. Dulu masa muda suka tak tengok cerita Hindustan? Suka kan? Tak yalah tak ngaku-ngaku je lah kan? Saya pun suka tengok. Dulu kan, belum zaman ada Astro semua, hari Jumaat ada cerita Hindustan kan? Seminggu sekali cerita Hindustan, nunggu. Lepas tu,
kita kena baca subtitle tu, terjemahan tu. Kalau tak ada terjemahan, boleh faham tak cerita tu? Kalau tak ada terjemahan, kita longgok tengok. Lepas tu tiba heroin nangis, kita pun tak faham apa dia nangis. Apalah yang hero cakap sampai nangis. Jadi, kita tak faham apa, boleh fokus tak? Tak boleh fokus. Lama tutup lah, dah tak ada terjemahan. Tapi bila ada terjemahan, kita lah beria nangis. Heroin biasa je nangis, kita beria nangis. Sebab kita faham jalan cerita. Tapi bila solat, kita tak faham apa yang kita cakap dengan Allah, apa yang kita borak dengan Allah, apa yang kita minta dengan Allah. Sebab tu tak rasa manis, tak rasa syok. Sebab itu kita tak boleh menangis dalam solat. Tak boleh menangis. Tak boleh nangis dalam solat. Allahu Akbar. Saya nak cerita satu kisah seorang sahabat Nabi. Ini cerita yang sahih. Tapi saya tak ingat nama dia. Dalam satu perjalanan, Nabi nak menuju perang ataupun Nabi masa tu dalam perang ataupun balik pada perang, saya lupa. Ada dua orang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi, ada dua orang sahabat Nabi yang berkawal. Nabi duduk dalam khemah, berlindung dalam khemah, waktu tengah malam. Jadi dua orang yang mengawal keselamatan Nabi. Jadi seorang ni cakap pada sahabat Nabi yang seorang ni kata, saya dulu yang jaga, awak tidur dulu. Faham? Bergilir kan? Mungkin yang ni jaga daripada pukul 10 malam sampai ni, nanti yang ni tidur dulu, bergilir lah. Lepas tu tibalah saat yang ni pun berdiri solat. Berdiri solat. Dia berjaga dalam keadaan dia solat. Seorang lagi tidur. Bila dia start solat, dia start baca Al-Quran, berdiri panjang, menikmati kemanisan solat, dia dipanah. Tubuh dia dipanah dengan anak panah. Kena batang tubuh dia. Mungkin kena dada sebelah kiri ke kanan, tapi kena anak panah dekat batang tubuhnya. Kena anak panah pertama, dia teruskan solat lagi. Kena lagi anak panah yang kedua, solat lagi. Kena anak panah ketiga, dia berhentikan solat. Lalu dia pergi kejutkan kawan dia yang sama bertugas tapi tidur. Kawan tu terkejut tengok 3 anak panah pada tubuh badan, darah bercucuk. Lalu yang bangun tu tanya, kenapa kamu tak kejutkan daripada awal lagi? Maksudnya, kenapa tak maksudnya patutnya kena bersegeralah kejut, perlu cari pertolongan sebab maksudnya ada musuh sedang nak menyerang Nabi. Lalu apa jawapan dia? Aku sangat sayang untuk menghentikan solat. Sakit ke tak? Mesti sakit. Tubuh badannya sama dengan kita, ada dia sakit. Tapi kerana nikmat dan manis tenggelam dalam keseronokan manisnya solat, sakit yang teramat menembusi badan itu tidak terasa. Dan dia kata, aku berhenti kerana aku bimbang, aku tumbang, aku tak sedar, lalu Nabi akan diserang. Maksud dia berhenti bukan sebab dia tak mampu nahan sakit. Cuma dia bimbang darah dah habis mengalir nanti, takut dia mati ataupun dia tumbang. Kerana itu je dia berhentikan solat, bukan kerana tak tahan. Allahu Akbar. Kita semut seekor je pun. Bukan teruk-teruk lah. Dan masalah kita, masa borak boleh berdiri 1 jam. Masa ngumpat lagilah sehat. Cakap pasal jiran, kebetulan jumpa jiran, lepas tu cakap sikit, oi setengah jam. Duduklah, tak apa, okey, tak ada masalah. Semayang imam baca panjang sikit, dah beber dalam hati. Tak tahu kau ada orang tua kat belakang ni. Panjang pula dibaca, tak tahu kau pasal hadis Nabi, tak reti kau imam ni. Oi, kalau pergi shopping 1 jam tak terasa. Tapi perasan tak, semayang imam baca panjang sikit, dah mula dah rasa resah gelisah. Sebab apa? Kita tak rasa manis, seronok solat. Nak tahu hati kita mencintai solat atau tidak, kita boleh tahu apabila solat itu panjang, kita boleh tak tenang-tenang sahaja, nikmati dan rasa kemanisan. Kalau kita tak boleh rasa kemanisan solat, kita belum betul-betul solat. Allahu Akbar. Sahabat Nabi, saya tak ingat Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, sahabat Nabi terdekat ke Sayyidina Umar. Bila dia dipanah, dia minta nak dicabut panah. Ui, panah ni cabut sakit. Lagi sakit daripada masuk. Sebab panah tu kita tahu dia ada penyangkuk tu. Maksud bila nak tarik tu dia akan lagi melukakan. Sebab itu kalau masuk benda-benda macam ni, dia kena pembedahan tarik. Kalau tarik, bukan sebab masuk tak mati lagi. Tarik tu boleh jadi mati. Sebab dia akan menarik lagi. Tapi mereka bila dalam perang kena panah, nak tarik panah waktu solat.
Mereka minta tajuk waktu solat. Mereka boleh tak rasa apa-apa. Kita sebelum solat tak rasa sakit urat. Masa solat lah rasa sakit urat sana, sini. Lepas habis solat, Assalamualaikum, nak mengurut lah, rasa sakit urat lah. Tapi masa shopping tak rasa sakit urat. Subhanallah, itulah dia. Muslimat sekalian. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 2 ni. Pukul 11. Ni yang betul. Masa saya sampai 9.45. Tinggal 2 minit je lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, kita tinggalkan bab solat. Kita nak buat kesimpulan dah. Masya Allah. Muslimat yang dikasihi. Muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Okey. Kita nak pergi kepada hadis Nabi tentang soalan yang akan ditanya sebelum dihisap. Soalan yang akan ditanya sebelum dihisap. Soalan-soalannya. Soalan ni soalan bocor. Okay, kita baca dulu sama-sama hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak dua kaki seorang hamba Allah. Dua kaki kita tak akan berganjak di mahsyar kelak daripada tempat kita dihisab sebelum ditanya 4 soalan. Sebelum ditanya berapa soalan? 4 soalan. Buat macam ni belaka. 4 soalan. Okey. 4 soalan ini dah bocor sekarang. Nabi cakap 4 soalan ni akan ditanya. Sebelum kita ditanya di akhirat kelak, jawab dulu sekarang. Kena dah ada jawapan. Kau dapat jawab, dah boleh mati dah lah. Tak risau sangatlah nak mati. Kalau masih tak boleh jawab, jangan mati lagi lah. Minta panjang umur lah. Maksudnya soalan ni Nabi bagi tahu supaya kita dah cuba jawab sekarang masa hidup. Sebab tu Nabi dah bagi tahu awal-awal soalan ini akan ditanya di mahsyar kelak. Kaki kita tak akan berganjak, tak akan bergerak nak pergi neraka ke syurga ke apa sebelum ditanya 4 soalan ni. Soalan yang pertama, Nabi berkata akan ditanya pertama tentang umurnya. Sepanjang umurnya, bagaimana dia dihabiskan. Bagaimana kita menghabiskan umur kita. Kalau nak jawab hari ni, tak dapat nak jawab ni. Tak ingat dah apa yang kita buat masa remaja dulu. Lepas tu sebelum nikah dan nikah, yang kita ingat yang semalam pun tak pernah ingat. Semalam buat apa pagi-pagi? Minggu lepas, kalau kita tanya minggu lepas ingat tak apa yang dibuat pada hari yang sama, hari Khamis minggu lepas, ingat tak buat apa? Tak ingat. Jadi, muslimat sekalian, kalau kita tak mampu nak jawab yang lama-lama, tolong jawab yang hari ini. Kita kena belajar dah. Kena ingat apa yang kita buat daripada pagi tadi. Bangun tadi pukul berapa? Tahajud tak? Bangun tahajud tak? Contohlah kita kena ingat balik. Lepas tu, pagi tadi dah baca Quran belum? Pagi tadi sekian-sekian dah ada buat dosa belum? Maksudnya kalau tak mampu nak ingat tentang umur kita yang lama, sekurang-kurangnya kita kena ingat tentang umur pada hari ini kita buat apa. Supaya kita jadi orang yang sangat berhati-hati dengan umur. Bila rasa ada buat salah je, cepat minta maaf. Bila ada rasa tak pasal-pasal hati ni kan nak marah dekat orang, terus istighfar. Pada orang tu bukan buat salah besar pun sangat. Padahalnya sekian-sekian. Kalau hati tu rasa masih ada dendam pada siapa-siapa, maafkan saja, nak lepaskan.
Sebab kita akan ditanya tentang umur kita, apa yang kita buat. Kamu ada peluang untuk memaafkan orang, sebab apa tak maaf? Sedangkan kita tahu orang yang memaafkan manusia lain, walaupun orang tu tak minta maaf pun dengan kita, walaupun kesalahan dia tu besar macam mana pun, dan dia tetap sombong dengan kita, tak ngaku salah. Ui, geramnya orang macam ni. Dah lah buat salah, dia pula nyombong, dia pula kata kita buat salah. Bukan senang nak maafkan. Tetapi ciri-ciri ahli syurga yang Allah sebut, dia akan dikumpulkan seluruh ahli keluarga adalah orang yang memberi maaf. Sebab beri maaf sangat susah. Sangat susah beri maaf. Kalau kesalahan kecil, mudah. Kesalahan besar, Allah beri kamu tempoh, Allah beri kita masa untuk kita memaafkan. Orang yang memaafkan manusia lain akan dapat kemaafan daripada Allah. Saya nak tanya, mana lagi mahal? Kemaafan kita ke kemaafan Allah? Yang susah sangat nak maafkan orang. Kadang ada orang sebut, jangan mudah ya, saya punya maaf mahal ya. Oh, bukan main lagi. Saya punya maaf mahal ya. Bukan semua orang dapat kemaafan saya ya. Contohlah kan. Subhanallah, saya jumpa ada orang yang dizalimi dengan sangat dahsyat. Dia mampu maafkan. Dididera, menjadi mangsa sumbah mahram. Bukan senang ya dia nak memaafkan orang yang telah melakukan perbuatan terkutuk. Tetapi dengan air mata dia kata dia ikhlas memaafkan kerana Allah. Kalau kerana manusia tu dia tak kuat untuk memaafkan. Tapi ya Allah, aku memaafkan demi kerana mengharapkan kemaafan daripadamu. Dan demi syurgamu ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Beri dia hidayah, beri dia bertaubat, beri dia berubah. Walaupun orang tu tak pernah minta maaf sebab boleh jadi malu. Boleh jadi tak mampu nak cakap minta maaf sekian-sekian. Dah aniaya daripada kecil. Walaupun orang tu dah meninggal dunia. Bapak sendiri dengan sumpah maram, dengan buat tu bapak pernah meninggal dunia. Ya Allah, aku maafkan ayahku ya Allah. Walaupun telah menganiaya aku dengan dahsyat ya Allah. Tetapi kerana syurgamu lebih besar daripada itu. Dan kerana nerakamu lebih dahsyat daripada kesakitan yang aku lalui daripada kecil sampai dewasa. Demi menyelamatkan diriku daripada nerakamu ya Allah, aku maafkan. Allahu Akbar. Kemaafan yang kita berikan bukan untuk orang tersebut, tetapi terlebih dahulu adalah untuk diri kita. Yang kedua, Allah bertanya, apa yang kita akan dihisap adalah yang kedua. Nabi kata tentang ilmu, bagaimana ia mengamalkan ilmu. Hari ini kita dapat ilmu tentang salat. Kita akan ditanya, telah sampai kepadamu ilmu, pengetahuan, teguran tentang salat, kenapa kamu tidak segera untuk beramal dengan ilmu tersebut? Kita akan ditanya. Jangan pula nyesal pula datang hari ni. Kan payah pula nak beramal, tua-tua nak faham maksud. Hui, kau tak datang tak tahu. Ni kena tanya pula ilmu. Subhanallah. Orang yang tidak menuntut ilmu akan dua persoalan. Kenapa tak menuntut ilmu? Sebab menuntut ilmu, lagi-lagi ilmu tentang fardu ain, bab solat ilmu fardu ain, tidak akan lepas. Bukannya nasib baik aku tak pergi dengar ceramah ustazah tu ya. Aku tak tahu. Kau jangan bagi tahu aku, nanti aku kena tanya. Tak. Pasal ilmu fardu ain, kalau tak belajar maksudnya akan dipertanggungjawabkan. Akan dipersoalkan. Situ dah dosa dah. Itu dah berdosa sebab wajib belajar ilmu fardu ain. Yang ketiga tentang hartanya, daripada mana diperolehi dan daripada mana ia belanjakan. Pada bulan Ramadan hari itu, ada seorang wanita umur 70 lebih. Dia infak 200,000. Dia hubungi telefon sebab nak bercakap sangat dengan saya. Lepas tu suami saya cakap, ni ada hajah ni, dia nak derma 10,000. Saya kata okey. Dia nak bercakap sangat ni sebab dia dapat nombor suami saya. Dia nak bercakap sangat ni, saya kata okey sebab saya dengar 10,000 kan. Maksud saya tak baik kan, macam tak pandang sangat 10,000. Bukan tak pandang. Sebenarnya orang yang 10,000 tu besar. Tapi orang yang infak 10,000 sekarang memang dah makin ramai. Bagi 20,000, 10,000. Saya kata kenapa bersungguh sangat dah bercakap. Lepas saya angkat telefon, ya Hajah, sebab bukan saya sombong ya, tapi ramai sangat orang nak bercakap. Ramai sangat orang telefon kiri kanan, PA tahulah macam mana. Nak luar masalah, cari macam-macam lah. Lepas tu saya pun bawa, saya kata ustazah, saya tunggu berhari-hari telefon dekat dengan saya. Takut bila ustazah nak telefon, saya tak perasan. Umur dia dah 70 lebih. Saya bukan nak sedekah 10,000, saya nak sedekah 200,000 ustazah. Saya terus segar. Saya 10,000 ke 1,000 ke 100 ke semuanya besar. Subhanallah muslimat sekalian.
Saya terkejut dia nak bagi 200,000. Lepas tu saya kata, dia merupakan pencen guru. Dan suami dia juga pencen kerja-kerjaan. Bukan businessman, bukan apa. Maksudnya pencen keduanya bukan besar. Macam mana boleh ada duit? Dan dia bukan 200,000, dia ada juta. Dan semua duit yang dia dapat dalam akaun dia, rezeki tak disangka-sangka. Dia anak yatim daripada kecil. Masa dia sekolah rendah ataupun masa sebelum sekolah rendah, dia dah meninggal ayah dia. Dia anak tunggal ataupun macam mana cerita, ataupun seorang lagi waris meninggal. Tapi bila dah besar, dah kahwin, dah semua dah ada anak, baru tahu yang ayah dia ada banyak tanah. Ayah dia pun meninggal dalam keadaan miskin dulu. Tapi rupanya tanah-tanah tu semua bernilai besar, ada bernilai juta apa semua. Subhanallah. Dan baru tahu orang-orang yang sewa tanah tu siap bulan masuk duit, sampai dalam tabung haji dia, dia sedekahlah beratus-ribu pun sentiasa akan masuk, non-stop. Dan dia bukan tahu masa remaja, dia tahu selepas umur dia sekian-sekian. Tetapi apa amalan dia? Subhanallah, tahu apa amalan dia? Kata ustazah, tolong sampaikan apa amalan. Dia bukan nak berbangga-bangga, tapi dia kata supaya orang tahu. Saya tak tahu pun pasal ayah saya sekian. Saya rasa mak saya pun tak tahu sekian-sekian. Tapi dia tahu tu, dia tahu setelah lambat. Tapi amalan dia masa dia mula pertama kerja ni dia tak tahu lagi. Dia ni akan jadi jutawan, duit banyak ni tak tahu. Masa dia kerja jadi cikgu dulu, zaman 40 tahun. Dah umur dia 70, maksudnya dia jadi cikgu 50 tahun dululah. Start jadi cikgu. Gaji cikgu kalau 50 tahun, 40 tahun dulu, 300 lebih sebulan. Betul tak? Bukan tinggi. Dia kata dapat gaji yang pertama dia buat kumpul duit hantar mak pergi haji. Tak fikir pasal nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, untuk diri sendiri beli emas ke, tak ada. Dia kumpul sampai cukup belanja hantar mak pergi haji. Lepas tu kumpul duit untuk dia pula pergi haji dengan suami. Dia kata selepas itu, apa yang dia buat? Setiap tahun bila masuk musim haji, sebab dah selesai mak dia, buat badal haji untuk ayah. Lepas tu buat badal haji untuk atuk, nenek, moyang-moyang ke atas, sebab dia dah tahu atuk, nenek, moyang-moyang semua dah buat haji belum. Lepas tu sampai peringkat, dia tanggung pula orang lain pergi buat haji. Ada kawan dia kata kesian tak pergi haji, orang susah. Masa tu dia cuma fikir ada duit kumpul haji, pergi haji. Tak untuk dia, untuk orang lain. Hantar ni, bukan belanja sikit haji, kita tahu. Maksudnya ikut kadar sekarang, ikut kadar zaman tersebut pun dah kira tinggi dah berapa. Dia kata ustazah, masa tu saya memang tak tahu yang saya akan terima duit yang banyak. Tapi saya faham tentang apa? Kewajipan rukun Islam yang kelima perlu diutamakan. Lepas dah selesai solat, zakat apa semua, haji. Walaupun saya bukan orang senang, saya bukan ada lebihan rezeki, tapi saya jadikan itu keutamaan. Dan selepas sekian lama, saya rasa itu mungkinlah sebab Allah jadikan rezeki tak putus-putus, tak disangka-sangka. Dia kata kalau ada orang minta bantuan luar negara ke dalam negara ke masjid, paling kurang dia akan transfer dah 10k. Bagi sini 10k, dia kata tak kurang ustazah, masuk lebih berganda-ganda. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Tuan-puan sekalian, saya tahu ramai lagi tak tunaikan haji. Berhati-hati. Sebab jangan selesa dengan alasan tak mampu. Lainlah, kau orang kaya. Dan ni tak mampu orang tua. Kau jual apa, tak ada duit. Tapi golang tu kan gelip-gelip gelang. Ada orang tua ni kan dengan suami dia. Makcik ni, ustazah, cik tak mampu nak pergi haji. Umrah boleh lah, haji mahal sekarang. Kebetulan memang saya nampak gelang dia tebal. Saya pun minta maaf cik. Lawa gelang cik. Agak-agak berapa? Berat ni ustazah, berat. Berat ustazah. Pernah timbang sekian-sekian. Kalau Agus sekarang tak kurang 10,000 ni. Cik pergi gadai ataupun jual. Cukupkan belanja dalam tabung haji. Nanti insya-Allah cik akan dapat shortlist. Kalau tak dapat shortlist pun, cik dah cukupkan belanja. Kalau meninggal pun insya-Allah tidak akan diazab. Sebab apa? Dah buat sehabis baik, dah kumpul syarat. Masalah orang kita bab haji ni, dia buat yang cukup syarat daftar tu 1,300 tu kan. Dia tak ada tambah-tambah sampai cukup jumlah. Dia kata dapat 60 tahun lagi. Dajjal dah muncul kot masa tu ustazah.
60 tahun lagi Ustazah, memang tak sompet lah. Saya jumpa masa pergi buat haji tahun lepas, ketika saya buat haji, ramai orang muda umur 20 lebih, 30 lebih. Saya tanya budak-budak umur 23, macam mana boleh pergi haji dan muasasah? Dua beradik, tahu tak macam mana? Mak ayah dia dah simpan untuk haji daripada dia kecil. Lepas tu, bila dia umur sekian, dia bekerja, dia cukupkan belanja. Dia kata, Ustazah, bila dah sampai lepas SPM saya kerja, mak ayah saya kata, duit jangan guna simpan tabung haji sampai cukup yang minimum tu. Kalau sebelum ni 10,000. Sekarang berapa? 20. 13. Muasasah 13. Maksud saya, dulu 10,000. Faham kan? Yang jumlah minimum untuk masuk dalam senarai pendek tu cukupkan 13. Tahu apa masalah kita ialah duit pergi ke lain dulu. Langkawi sampai, situ sampai, golang tak habis-habis nambah, cincin, beli handbag kan nambah, kasut kan nambah. Esok dalam kubur, bila malaikat tanya, kenapa acik tak pergi haji? Tak ada duit lah, bukan orang kaya macam Cikgu Mariam tu Contoh ya, contoh. Tak ada selamat jawab macam tu. Memang akan detail. Mungkin malaikat, ini mungkin. Yo, kau tak ada duit. Handbag, asyik tambah yo. Boleh beli coach tu, harga 2,000. Contohlah, akan dihisap semua. Kemana harta kamu pergi? Rupanya kenapa tak dapat cukup minimum untuk pergi haji tu? Duit. Tak jadi keutamaan untuk menyimpan di situ. Kan sana, kan sini, kan itu, kan ini, kan beli Noza, tak guna Noza, keluar pula produk baru, kan beli ni pula, kan itu, kan ini. Akhirnya, asyik jangan terasalah sebut Noza ya. Tak habis-habis beli Tupperware sampai dah penuh dah semua ni, tak guna-guna pun. Kalau jual semua, dah cukup dah belanja nak pergi haji. Maksud saya ialah, kita tak boleh selamat dengan alasan kenapa tak pergi, tak sampai giliran. Ikut tabung haji 60 tahun lagi. Acik dah meninggal masa tu. Padahalnya, kalau cukupkan yang minimum 10,000 atau 13,000, kita akan masuk list pendek. Kadang 2 tahun dah panggil, setahun dah panggil. Bab haji jangan dibuat main-main. Saya bukan kata nak menekan orang susah, tak. Kalau betul susah, insya-Allah settle. Tak akan diazab kerana tak menunaikan haji. Tapi jika disebabkan kita lalai mengumpul belanja, kerana terlalai dengan perkara kita sebutkan tadi, maka bimbang kita tidak terlepas daripada azab kerana tidak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Bahkan para ulama kata, kalau cukup dan mampu, tak dipanggil untuk muasasah dan duit ada, simpanan ada 200,000, 100,000, wajib usaha pergi melalui swasta tu. Bayarlah 70 ke 80 ke. Sekarang memang mahal tu ada sebab memang tak boleh nak dikawal harga di sana. Jadi seolahnya dia nunggu juga muasasah. Padahal duit dah ada banyak dah cukup dah belanja tu. Tapi dia sayang nak guna untuk belanja 70,000, 80,000. Dia nyimpan juga untuk usia tua. Padahal dia dah tua. Dia sebenarnya dah peringkat wajib haji. Kalau tak pergi juga, bimbang akan diazab kerana melalaikan rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, tubuh badannya bagaimana dia gunakan. Jadi dah banyak sangat dah tu peringatan tu. Ustazah dah berat cukup sudah. Cukup sudah. Kan. Dua tu pasal semayang haji kau kuasa berat sangat dah. Kan pasal haji, ya Allah. Subhanallah. Siapa yang dah pergi haji? Siapa yang dah pergi haji, Masya Allah, lebih baik kita fikirlah untuk buat badal haji kepada ahli keluarga kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kalau nak ulang juga tak ada masalah. Tapi kalau ada lagi ahli keluarga yang terdekat belum pergi haji dan meninggal dunia, usahakanlah buat badal haji. Bimbang ahli keluarga tersebut masa hidupnya sebenarnya dia mampu, tapi dia terlalaikan bab haji, maka berat sebab ia adalah rukun Islam. Maksudnya tak sempurna Islam dia. Tak sempurna. Allahu Akbar. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan kita kena ingat, antara soalan dalam kubur, madinuka, apakah agama kamu? Orang yang tak semudahkan rukun Islam tak boleh jawab.
Islam dini, Islam agamaku. Sebab kena cukup 5 rukun. Kalau betul tak mampu, orang susah, fakir miskin, jangan risaulah. Jangan balik tak tidur lena pula. InsyaAllah lepaslah. Lepas. Dah bunyi dah amaran tu. Sila berhenti sekarang kalau tidak. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Banyakkan berdoa, banyakkan minta dengan Allah supaya Allah berikan kita rezeki, mencukupkan kita menunaikan haji, tidak menjadi orang yang melalaikan haji, dan tidak menjadi orang yang membazirkan harta yang Allah beri sampailah terhalang dan tersekat kita daripada menunaikan haji. Sorry, saya nak sebut lagi satu poin. Bila saya pergi haji, saya jumpa ramai orang muda daripada negara lain, terutamanya India, terutamanya Indonesia, orang muda-muda. Tapi antaranya yang saya dapat belajar pada mereka, kenapa mereka boleh pergi usia muda, mereka kata bila bekerja, perkara pertama kumpul duit untuk haji dulu. Dah cukup belanja haji, barulah beli kereta ke, beli rumah ke, baru buat benda lain. Tapi masyarakat Malaysia kita berbeza. Dapat 3 bulan gaji, kereta dulu keluar, lepas tu rumah, lepas tu sekian. Akhirnya komitmen bulanan tinggi, tak cukup menyimpan untuk haji. Tapi bagi orang yang faham tentang bab ini, ibu bapa dah cakap awal-awal didik daripada rendah lagi, anak masih remaja dah cakap, duit dah simpan daripada sekarang, duit raya ni simpan dalam tabung haji, niat untuk buat haji. Daftar cukup masa, mungkin anak kita umur 20 lebih, 30 lebih dah dipanggil untuk menunaikan haji, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Sama Akhir Raya Aidilfitri, saya nak maklumkan sekarang dah pukul 12 lebih. Saya kena bergerak lebih kurang dalam 12 suku sebab ada ke lokasi seterusnya. Pukul 2 saya perlu berada di tempat tersebut. Jadi untuk saya salam dan ambil gambar semua orang, saya tak dapat. Kita ambil gambar beramai-ramai je daripada jauh. Lepas tu mohon maaf juga dengan penganjur, saya pun tak dapat nak duduk sama-sama makan. Bukan sombong, minta maaf. Ada dua lokasi. Maksudnya saya dah janji pukul 2 tu dengan pihak sekian, lepas tu pukul 3 pula dengan pihak sekian. Dan saya perlu masa juga untuk gap rehat sikit dan juga solat dan sebagainya. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minat tawabin, minal mustaghfirin, minas sabirin. Allahumma taqtim alaina bihusnil khatimah wa la taqtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kami kematian yang baik, husnul khatimah, dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Harun atas perkongsian yang cukup padat dengan isinya dan hujahnya. Moga-moga kita semua mendapat manfaat dan kita sebarkan Sampai tu insya-Allah. awak cakap. Baik, seterusnya tempat ini di mana? muslimat semua kekal bertenang ke tempat masing-masing. InsyaAllah kita akan teruskan dengan sesi gambar sekejap bersama dengan Ustazah secara beramai-ramai. Untuk saudara pesanan, kita tidak dapatlah kerana atas sebab Ustazah akan teruskan dengan Kanannya? Ini Yang tu untuk siapa ni? untuk
Untuk ampau tu Ustazah bagikan anak. Masya Allah, terima kasih. Subhanallah. Dia mari hantar bagi pada saya, nanti Ustazah bagi pada anak-anak. Nama siapa? Muhammad Fadain bin Abdul Muhammad Fadain bin Abdul Muhammad Fattah. Fadain. Muhammad Fadain namanya. Muhammad, ini anak kan? Fadain. Fadaim Abdul Fattah. Subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din. Baca doa, baca doa. Ini doa Nabi SAW. Nabi doakan buat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Nabi letakkan tangan Nabi atas kepala, dan ada juga Nabi peluk dan Nabi baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan dalam agama, dalam ilmu agama. Wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ilmu Al-Quran kepadanya, ilmu ta'wil, ilmu memahami Al-Quran. Allah ma'alimul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia kebijaksanaan. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jumpa lagi. Terus ke Okey, silakan Izin Al-Jabar Konsul yang terlibat. Saya minta maaf, saya mohon bersama kepada muslimat untuk jangan terlalu ke depan sangat, diberikan bersama juga kepada Ustazah. Diminta kepada AKK Al-Jabar Konsul yang terlibat dengan program ini untuk kelanjutan kompetisi gambar. Seterusnya pelajar madrasah Dafiqiyah yang di luar boleh terus masuk. Saya nak ajak semua subhanallah untuk tinggallah di ruang tualan kita dekat luar, sebab setiap pemberian tu sebenarnya akan menyumbang kepada gerak kita dakwah dan kemanusiaan. Minggu depan setelah hari Selasa dia akan bergerak ke Syria dan juga ke Turki. Subhanallah, dalam berkali hari tu kita buat tujuan. Jadi insyaAllah setiap sepakat yang diberikan, bahkan pembelian barang kita artinya secara tidak langsung akan menyumbang kepada gerak kita dakwah dan amal. Jadi silalah habiskan ya waktu kita kaya kan. Saya dia insyaAllah. Saya letak kat situ. Assalamualaikum. Ambil ruangannya jangan impian lah, insyaAllah sempat ambil gambar. Bagi ruangan pada agensi pencahaya. Tolong bagi ruangan pada AJK dan pelajar, kita nak ambil gambar kejap. Beri laluan ke sana sikit, ke belakang sikit. Mohon semua berikan kerjasama. Silakan kepada AKK sahaja. Okey, untuk pengajaran semua di luar kita ada buat jamuan hari raya. Jadi boleh sama-sama kita menjamu suara di luar sana. Kepada pelajar, cepat, mana-mana pelajar cepat. Ustaz Umar. Dari sini, dari sini. Kepada AJK ya, minta maaf. Minta maaf ya. Ustaz Umar. Jawab, tengah
ready? Tengok kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ada tak? Ada. Tak ada kena, tak ada. Saya bagi ruang orang tak? Cukup pula si pegang ikut orang je. Ready? Ya, sedia 1, 2, 3. Okey. Awak gerak, awak buka ni yang awak cakap ini kawasan madrasah Langkat tempat. Okey, baik. Balik. Mana ada satu lagi? Satu lagi. Ini nak tolong. Ya. Okey, bila luar kepada Ustazah Asma untuk keluar. Jadi pada yang terlebihnya boleh terus berada di luar untuk jamuan hari raya. Dan boleh singgah di mana-mana pun Ustazah jual. Bolehlah beli handphone ke telefon dan semua mana-mana. Bagi laluan pada Ustazah tempat lalu. Beri laluan kepada Ustazah. Mohon kerjasama. Bagi laluan pada Ustazah. Beri laluan. Okey, belajar semua saya ni boleh salam dengan Ustazah. Minta doa. Minta doa khatam Quran. Untuk belajar ni semua dapat doa daripada Ustazah. Nawar. Di sini adalah tempat Okey, yang perkarangan selebihnya boleh surau terus madrasah keluar untuk kita sama-sama menjamu sila jamuan. Jamuan bersama Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Tadi tu cakap suruh cakap. Tapi pasal ni bukan tempat kita. Kita nak cakap apa? Kena tahu tanya. Jom. Oh ni? Boleh saya cakap ni adalah antara perkarangan madrasah atau fikir. Kita try cakap. Lepas tu bagi review ke dekat orang. Tak boleh nak macam Okay, bismillah. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita nak bawa sahabat-sahabat semua tengok kawasan madrasah atau fikiyah. Okay, kalau kita jumpa kita akan tanya-tanyalah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang berminat dengan tempat ni. So kita akan bawa sahabat-sahabat semua jalan-jalan ke madrasah atau fikiyah. Sebentar tadi adalah madrasah At-Tabikiyah di mana Ustazah buat ceramah. Di sana adalah tempat madrasah dan di sini adalah perkarangan luaran dia lah. Adalah surau madrasah. Okay, sahabat-sahabat semua, sekarang kita nampak
di sini kita ada buat jualan lah, jualan galeri. Okay. Boleh. Jom. Itulah nak tahu kawasan ni. Okay, kita kat sini. Okay. Cerita sebab Dia nak bawa. Serba sedikit. Jom. Sini kelas akademik. Oh, sini kelas akademik. Sepak. Okay, kita tak tunjuk lah. Okay, Ini jom. kelas mengaji. Sini kelas mengaji. Masya Dekon. Allah. Okay, jom kita Okay, pusing. jom. Okay, kat sini saya sikit lah ya. Kita tak tutup. Ni tempat baju. Okay, ni asrama ke? Ni tandas, bilik air. Ni asrama juga. Okay. Ni ada asrama. Satu kosong lagi. Aircon. Dan ni rumah nenek-nenek. Oh, nenek sini. Nenek-nenek. Sekejap kita pusing sini juga. Okay, tandas. Okay, ni asrama kita orang lah. Ada orang tak ni? Boleh ke? Nak? Tak. Yang dia kemas lah. Okay. Tak apalah. Tak perlu masuk sampai dalam. Betul-betul. Semua tak ada sendiri lagi. Tak ada sampai nak kemas. Okay. Ini katil kita orang. Biasalah nak tengok. Ada lagi 2 katil. 1, kosong. 2, 3. 3. Kat pelajar dekat sini. Apa ni? Ni kat mana tempat tadi? Asrama perempuan kan? Ni asrama perempuan. Tak, bagi tahu kat sini umur berapa je yang ada? 13, 14, 15, 16, 17, tak sampai lagi. 19, 19. Maksudnya 13 sampai 18 ada kat sini. 19. Maksudnya macam mana orang nak belajar kat sini? Nak daftar dekat madrasah ni? Ada dekat page FB pun ada. Kalau buka Google tu pun dah dapat dah. Tanya apa tu? Surau madrasah Tak, cari madrasah atau fikih je. atau fikir di Port Dickson. Faham? Maksudnya kita untuk sahabat-sahabat yang berminat, Umur 19 boleh lah masuk sama dengan saya. Saya Wah. 19, orang je. Paling muda. Umur 19 tahun. Insya-Allah. Okey. Masuk dah 19 ramai-ramai. Okey, kita bawa tadi kan Ustazah ada cakap dalam live ada seorang makcik dia dah umur tapi dia masih belajar lagi kat sini. 89 tu. Oh, dia duduk dekat luar. Dia dah tahu lari ke. Maksudnya Cuba balik madrasah tadi, madrasah apa? okey, tadi sekarang ni kita sedang tunjuk pada sahabat-sahabat kita sedang berada di Madrasah Al-Taufiqiyah. Umur 19 pun boleh masuk. Untuk kat madrasah ni umur daripada 13. daripada 13 13 sampai 19. 13 sampai 19 boleh masuk kat sini. Tak kisah. Tak kisah. Okey. Jadinya sahabat-sahabat yang berminat nak belajar dekat madrasah ni, sebenarnya senang je. Sahabat-sahabat boleh pergi dekat Facebook Facebook ataupun Google sahaja Madrasah Al-Taufiqiyah. Dekat situ akan jumpalah tempat untuk untuk sahabat-sahabat semua daftar. Macam mana nak daftar kat sini? Oh, dekat situ kantin. Okey. Jom kita pergi. Kena orang. Okey. Kalau pun Ustazah dah bergerak ke? Ada. Malah tengok nama gambar. Dekat situ ada bilik LRT. Macam koko. Kat sini ada koko. Oh, ada koko. Okey. Pasal setiap hari sini kena pakai baju seragam macam ni. Dia perhimpunan rasmi. Jom, nak tengok bilik LRT tak? Ini Tu bilik apa? Ni kantin. Okey. Ni ada tukang masak. Dan mak saya nak fikir dah untuk kali saya makan. Ini bilik telefon. Sini kita nak pergi mana? TV. Kat sini boleh tengok TV. TV. Insya-Allah. Tu rumah nenek-nenek. Belakang tu rumah nenek-nenek. Sini LRT. Okey, kat belakang tu saya kawasan untuk warga emas. Yang rumah yang belakang ni. Okey, ni bilik koko. Buat apa dekat sini? Aktiviti apa yang ada? Masak, ada jahit. Dekat sini bilik koko. Tempat masak-masak, jahit dekat sini, kawasan ni. Sini bilik LRT. Mhm. Ni ada TV.
Oh, okey. Sabtu Ahad boleh tengok TV dekat kawasan ni. Ini untuk hidang salah kot. Satu salah. Ini ada buku. Macam tu lah. Okey, ni kawasan untuk pelajar-pelajar dekat sini buat aktiviti lah. Okey. Ada freezer. InsyaAllah. Untuk mengetahui lebih lanjut, di sini dekat Port Dickson. Ya lupa. Kita nak share juga madrasah ni sebenarnya dekat Port Dickson, Negeri Sembilan. Kalau ada tempat juga tanaman kebun kan, kita kebun. Kat sini ada zoo, ada monyet. Ya ke? Okey, boleh bawa? Monyet dia dekat situ je. Oh, okey. Maksudnya monyet dekat sini-sinilah. Lepas tu ada kelawar. Oh. Kita orang Zoo semula jadi. kita pun takut. Monyet tu sangat. Okey, bagi yang tanya dekat mana ni, kita Ada dekat. biawak. Nak tengok biawak? Oh, boleh. Biru ni apa ya? Rumah Pelakon. bilik telekong. Oh, bilik telekong besar, bilik telekong. Itu bela biawak ke? Maksudnya boleh banyak-banyak. Masya Allah, pelajar-pelajar sini sangat pencinta alam. Pencinta haiwan. Saya expose media rasmi. Kolam. Kolam ni untuk apa? Oh, Sini ada biawak 4 ekor. oh dekat sini ada biawak 4 ekor. Oh, memang bela ke? Dia duduk dalam ni. Dia Okey. petang-petang dia timbul atas tu. Macam biawak, macam buaya. Ada yang tanya pelajar sini dari umur berapa? 13 sampai 13 sampai 8. Kalau umur 7 tahun boleh masuk sini? Kecil tak boleh. tahun. Kecil sangat? Tak tahu lah boleh ke tak. Okey, tak Kalau apa. lepas ada tapi Mm-mm. takut parents ni. Depends parents. Kalau parents nak bagi, bagilah. Okey, untuk umur, sebenarnya dia bergantung kepada sahabat-sahabat lah. Kepada ibu bapa, kalau nak daftarkan anak dia seawal 7 tahun pun boleh. Tapi kalau kena tengok sama ada anak boleh ke tak tinggal dekat madrasah ni bila dah berusia 7 tahun tu. Sebab dia tak ada Sebabnya halangan umur. Okey. sebabnya sama. Betul sebab sini asrama. Sebab dia macam 7 tahun tu parents yang buatkan lagi. Sebab dia pun tak tahu banyak sangat. So macam kita orang pun macam nanti kakak-kakak Bayaran. Ada yang tanya 16 tahun mula boleh ke? Betul boleh. Sebab adik ni umur berapa? 23 pun boleh. Adik ni umur 19. 19, saya kurang je. Saya pun juga kawannya. Saya tak reti borak dengan budak-budak bawah-bawah. Saya tak reti. Saya nak kena yang satu umur. Oh, okey. Sila masuklah. Okey, mana yang umur 19 boleh bertemu dengan ni? Nama? Hazika. Hazika. Okey, adik Hazika. Ceria kan? Umur 23 pun boleh lah kan. Boleh je. Boleh. Ada yang ID tu 21. Dia masuk tapi sebab kesawan dia keluar balik. Banyak kali jatuh. Jadi sayang. Faham. Maksudnya tak ada Perempuan sahaja. umur lah. Perempuan je. Lelaki tak boleh. Perempuan sahaja. Ada yang tanya bayaran? Bayaran. 400 bulan. 400 okey. bulan. 400 bulan tu termasuk makan 4 kali. Masya Allah. 400 bulan kelas. Aircon surah, aircon cepat tidur, aircon makan. Masya Allah. Ada macam Selesa. apa lagi? Macam apa lagi korang nak? outing 2 minggu ataupun 2 minggu sekali outing. Cuti banyak bulan. Kita banyak cuti. Tu yang terlebih lemah. Subhanallah. Ada orang kata nak tengok rumah nenek-nenek, ada ke? Ni rumah nenek depan ni. Okey, jom. Adik ni kata ini rumah nenek-nenek. Ni rumah nenek tak datang lagi. Kasut sini rumah ustaz. Siapa yang nak jumpa dengan ustaz tu? Okey, maksudnya kat sini ada rumah. Ni juga rumah nenek-nenek dan rumah rumah untuk para warga pengajar. Para pengajar, ustaz Yang kosong lagi siapa
Ah. Ana Ustaz. Okey. Kau tak nak masuk ke? Tak boleh lah rumah Ustaz. Ya, homestay. Homestay apa kita tempat tinggal homestay. Rumah Ustaz. Okey, ni saya homestay. Rumah Ustaz tu warden. Ha? Ustaz warden ke? Ke mengajar? Ustaz pun jadi warden. Oh, Ustaz pun jadi warden. Ni warden. Ustaz. Ni rumah nenek. Okey, ni rumah nenek. Wah, cantik. Selesa. Yang masalah semua ada aircon. Jangan risau. Masya Allah. Siapa nenek-nenek lalu sini semua ada aircon. Okay, ni rumah nenek juga. Okey, bagi sahabat-sahabat yang nak tahu info lanjut, boleh cari saja. Boleh lawati Facebook Madrasah Al-Taufiqiyah ataupun rasmi ataupun laman rasmi Madrasah Al-Taufiqiyah. Dekat situ sahabat-sahabat boleh berurusan dah dapatkan info lebih lanjut dekat situ. Ni kita tunjuk saja. Oh, ni rumah nenek. Okey. Jadi maksudnya kalau bayaran bulanan tu memang semua sama lah. Maksudnya 19 sampai Semua sama. umur semua Nenek sama. pun 400 juga. kita baik. Ya, Okey, alhamdulillah. terima kasih dek. Ya. Okey. Panas. Terima kasih bagi kami pusing-pusing. Okey, alhamdulillah. Nak ni. Dengar Ustazah. Nak dan dengar InsyaAllah. ni tazkirah ustazah. Tak. Bukan Nak tengok Ustazah. depan-depan tu. Oh, nak tengok depan-depan ustazah. Ah. Dah jumpa dah tadi? Yelah, Tak sempat tapi duduk tak depan. dapat tengok saya dah cakap depan-depan tu. Ah. Nak beli tapi duit saya tak ada. Akak belanja lah. Beli. Akak banyak duit. Okey, alhamdulillah. Kita insya-Allah sampai sini sajalah, kita dah bawa pusing-pusing. So mana yang sahabat-sahabat yang berminat nak daftarkan anak ataupun nak belajar dekat Madrasah Al-Taufiqiyah Port-Dickson Negeri Sembilan, boleh pergi ke laman web lah. Laman web kita cari je search Madrasah Al-Taufiqiyah. Okey. InsyaAllah sahabat-sahabat, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tutup dah. Nak cakap ke? Dah habis ke? Belum. lagi? Hai, Assalamualaikum. Lupa dah nak cakap apa. Okey, untuk sahabat-sahabat yang nak dapatkan Cinta Syurga, boleh dapatkan dekat kami, iaitu Cinta Syurga Bawah Rauda, sesuai untuk rumah, kereta, untuk office. Bau ni dia sangat-sangat sesuai sebab kalau kita ada rasa perasaan yang tertekan time kita drive ke apa ke, dia boleh bagikan kita rasa macam relax, fresh, macam tu. So untuk sahabat-sahabat nak dapatkan, boleh dapatkan dekat nombor dekat bawah ni. Terus WhatsApp tau. Terus WhatsApp, terus dapatkan dekat kita punya TikTok shop. Cinta Syurga. Terima kasih. Bye.